Okay, ulang tayang. So, kenapa MANOVA ni adalah yang paling tak penting? Unless you nak mengaitkan antara dua kaedah atau dua instrumen, cara scoringnya dan menunjukkan membuktikan bahawa yang benda yang sama, kita tak guna MANOVA. Contoh, kita buat quality of life. Dalam quality of life, kita ada score physical, kita ada score mental. Okay. Dua-dua ni adalah outcome yang diukur pada orang yang sama. Then orang yang kita buat intervention tu, ada yang terima rawatan baru, ada yang terima rawatan lama. Then baru kita kena risau gunakan MANOVA. Kita nak tengok adakah skor mental ada berkaitan dengan skor fizikal tak. Adakah skor mental tu dipengaruhi oleh skor fizikal. So itulah contoh yang saya akan bagi pada hari ini. So today is a very short lecture. So enjoy it. So kita tak lama. So tapi ini adalah kuliah yang paling complicated. Okay. Kenapa kita panggil yang ni adalah GLM multivariate? Sebab outcome dia, dependent variable dia ada dua atau lebih. Risk factor dia can be anything. Boleh categorical, boleh continuous. Okay. Ataupun combination of categorical dengan continuous. Jadi MANOVA ni atau multivariate analysis of variance, it is an analysis that you use when you have more than one dependent variable. And these dependent variables are related with one another. Or there should be some conceptual reason for considering them to be analysed together. Okay, macam saya bagi tadi lah. Kita ada analysis quality of life. Quality of life ada banyak domain. Dan kita dapati ada dua domain yang signifikan. Contohnya mental dan physical. Dan kita tak tahu adakah mental tu affect the physical ataupun physical affect the mental yang menyebabkan berlaku signifikan. Okay, which one is the real contributing factor here? Dan satu lagi, kita nak kaitkan dengan intervention. Kat sini kita ada intervention. Adakah mental dan physical tu bila kita combine, ada kesan daripada outcome dia in terms of intervention yang diberikan. Alright, so itu adalah multivariate. Jadi, can you do it univariate? Boleh. You boleh buat univariate. Contohnya, you buat univariate GLM untuk mental. You boleh juga buat GLM untuk physical, separate. Tapi bila you discuss, you tak boleh nak combine dua-dua. You kena discuss separately. Jadi kelebihan menggunakan kaedah MANOVA ni, kita reduce the type 1 error. Yeah? Dan kita boleh buat conclusion together rather than separately. Jadi bagi contoh ini, kita bagi gunakan data Prof Rizal. Prof Rizal ni dia bagi data ECCE dengan FECO. Jadi dia ada dua skor. Skor physical dan skor mental. Okay, skor physical dan skor mental. Jadi yang ini sebenarnya dia terbalik. Ini dia terbalik. Sebab dia kata kalau pada awalnya dia ada skor mental dan skor fizikal yang tertentu, adakah ianya mempengaruhi outcome in terms of the intervention? Okay? Outcome in terms of the intervention. Jadi kita ada dua skor ni, UVF14, quality of life dengan mental dimension. Okay. Okay. So sekarang ni benda macam biasa kita ada sample size, normality, outliers, linearity, homogeneity of regression, multicollinearity dan singularity, homogeneity of variance and covariance matrices. So ni analisa ni dalam semua syarat ni. Okay.
So sometimes assumption tu kita tak ikut sangat. Jika sampel kita cukup besar. Okay. Jadi patutnya the minimum required number of cases in each cell in this example is 3 based on the dependent variables, and you have a total of 6 cells. Okay, so buat 3 kali 2. Okay, kita nak. Okay, ini beza ini beza sikit. Ini yang you orang mungkin tak nampak. Sebab kita bukan ada 1 Y, kita ada 3 Y. Okay, kita akan tengok seterusnya. Ini cerita tentang normal distribution. Okay, kena ada at least 20 in each cell. So kena check for univariate normality, multivariate normality using Mahalanobis distance. Okay, kita akan cover kemudian. Lepas tu isu tentang outliers. Okay, ini kita akan check for outliers using explore. Okay, jom kita start. Okay. Benda yang kita nak kaji adalah, kita tengok dulu. Apa yang kita nak kaji? Kita nak kaji ACCE FECO. Okay. Dan juga ACCE FECO. Kita nak tengok juga SF36. Okay. Kita nak tengok UF14 physical and mental dimension antara FECO dan ACCE. Okay, let's go back. Alright. Okay, jom. Tadi kat sini kan? Alright. Okay, ini kita akan tengok untuk outlier. Ini kita dah ajar dulu. Okay, dataset yang kita gunakan aduh. Alright, so this is the CIS-SAV dataset. Kita nak check untuk normality. Click analyze. So click analyze, explore. Okay, label cases by serial number, dependent list, VF14, mental 1, physical 1, mental 1. Okay, statistic, outliers. Alright. Okay, click continue. Okay, plot dia akan bagi kita box and whiskers plot. So kalau ada data yang tidak bertabur normal, kita akan nampak kat sini lah. So the outliers. Okay, untuk VF14 tak ada. Physical 1 kita ada banyak. Mental 1 kita ada banyak outlier. So you can see already we have problems with outlier in these two scores. Alright, so that is one. Okay, so now let's go to the next one. Okay, so you already click explore, dependence, label classifier. Okay, so kita ada all these extreme values. Okay,
The other one is to see linear relationship, okay, and generate the scatter plot. Okay, so ini adalah you can run the analysis. Okay. Okay. So how to do this? Okay. Saya akan tunjukkan. Kita ada dua grup. So kita klik data. Split file. So kita nak dua jenis output. Kita split macam mana ikut type of operation. Klik OK. So kita ada dua group. Lepas tu kita buat scatter plot, graph, legacy dialog, scatter, simple scatter, define. Okay, kita ada dia punya outcome dia. Okay, kita ada VF14 pre. Kita ada mental score. Klik OK. Okay. So we got two charts here. Wow. This is what we call Houston, we have a problem. Why we have a problem? Tak macam ada linear relationship. Okay, that's one. Terbalik VF14 dengan mental terbalik. Okay. So kita ada dua ini. Kita buat lagi. Klik analyze. Sorry. Ada 4 orang minta kontrol. Nazrin, Ihsan, Zulkifli. Okay, next one, graph, legacy dialog, scatter, simple scatter, define. Kita keluarkan mental. Kita masukkan physical. Klik OK. Okay, again, it does not look so good. Macam tak ada linear relationship. Dia punya chart tu berterabur everywhere. Tu nampak macam ada problem. Macam tak ada linear relationship. Kenapa saya kata tak ada? Sebab nilai kecerunan dia mendekati kosong. Okay. Alright. So, jom kita tengok seterusnya. Okay, alternate tab. Tu scatter plot. Okay, ini adalah scatter plot yang terhasil untuk type operation dengan FICO. Okay. Homogeneity of regression. Don't worry. Okay. MANOVA works best when the dependent variables are only moderately correlated. With low correlation, you can say, wow, these things are not correlated at all. So we can do separate correlation. Tak payah nak combine the physical score, VF14 score dengan the mental score. If the physical function, mental health dan juga VF14 are highly correlated, then you have problem because this is multicollinearity. Okay, but in this, I will show it is unlikely because they are separate score. They are not related to one another. Okay.
Okay, so our correlation is not there. Our correlation is not there. If it is 0.8 or 0.9, then you have to be worried. Okay, so to check for that, simple je. Pergi dekat dataset, klik analyze, correlate, bivariate, masukkan all the score, VF14, physical score, dan mental score. Klik OK. So you can see you do not have a problem. It is 0.037, 0.43. So it is very weak. So by right, if based on this, I would go for separate analysis. The only one yang ada some form of correlation, quite weak, adalah between mental dengan physical. Okay, between mental dengan physical. So the visual field tak ada kaitan langsung dengan mental and physical function. Okay, so let's go to the next one. Okay. Okay. Okay, so we have a total of 100 patients who needed cataract operation. They were randomly allocated into two groups, 50 in the ECCE, 50 in the phaco group. Sorry. Duduk rumah sebulan. Kurang sihat. Sebulan apa? Dah dekat 2 bulan. Alright. So kita ada SF36. SF36 ni ada soalan mental, physical, social dan sebagainya. Skor dia adalah 0 hingga 100. 0 satu benda pun tak boleh buat. 100 semua benda boleh buat. So bila dia bagi soalan SF36 ni, seminggu sebelum operation, sebelum operation, seminggu lepas operation, 2 bulan dan 6 bulan lepas operation. Jadi untuk tujuan analisa ni, untuk tujuan demonstrasi MANOVA, kita ada pre-op VF14, physical dengan mental dimension quality of health, between phaco dengan ECCE. Apakah tujuan ni? Tujuan ni nak membuktikan bahawa phaco dengan ECCE ni tak ada beza. Phaco dengan ECCE ni tak ada beza. At the start of the study. Okay, so kita ada satu categorical independent variable, iaitu type of operation. Kita ada 2 atau lebih dependent variable. So ada 3 sebenarnya. Ada VF14, quality of life untuk physical dan quality of life untuk mental. Okay. Kita akan lakukan analisa ni menggunakan GLM, multivariate. Okay. Kita akan first select all the variables. Lepas tu fixed factors, full factorial, type 3. Lepas tu kita akan pilih factor. Okay. Kita akan pilih independent variable, itu type of operation. Okay, dan kita akan masuk display means untuk this type of operation. Okay, so yang lain kita akan klik discrete statistik, power, effect size dan homogeneity test. Okay.
Alright, so let's see whether we can remember all this. Okay, dah buang semua. Okay, so kita combine balik file. So klik Analyze, Manova. Okay, kita dah klik model tadi. Semua dah betul, full factorial, type 3. Option, kita dah minta untuk type of operation. Klik OK. Okay, now kita tak ada masalah. Now we don't have any problem. Okay, our only problem is trying to interpret. So basically what does happen, noted that ECCE dengan FECO ni, the two groups are different. ECCE VF14 ni 64, ini 68. Physical no problem, 82, 82. Mental ECCE 69, FECO 66. Okay. Okay. So kita ada dua results ni. Syariah amnya mengatakan bahawa ada perbezaan antara dua grup ni. Dan perbezaannya adalah signifikan pada permulaan kajian. Kita membuktikan bahawa kumpulan kita berbeza at the start. Okay, jom. So kita ada 50 subjek, 50 cases. Dependent variable 3, so we are okay. So 50 lagi besar ber 3. Ini pelik sikit. Dia kata P lebih besar daripada 0.1, do not violate the assumption. Kenapa pelik? Sebab dekat nota Ayub dia pakai 0.05. So ini nota Rizal dia pakai 0.1. So apakah keputusan yang kita boleh buat? Kita boleh conclude bahawa ada perbezaan dari segi skor. Okay. Ada perbezaan dari skor untuk VF14 physical dan mental antara kedua kumpulan ni. So sebenarnya sebelum start kajian, grup ECCE dan grup FECO ni dah memang berbeza. Grup ECCE dan grup FECO ni memang berbeza. Sebenarnya apa yang berbeza? Walaupun kita kata grup ni sepatutnya randomly allocated, tapi grup yang ambil FECO ni dia kena bayar lens FECO ni. Jadi bila kena bayar tu, they tend to be different. They tend to be civil servants, people who are getting regular pay. Orang yang buat ECCE ni, dia tak ada duit nak buat FECO. Jadi itu sebab dia orang ni tend to be of lower income, golongan yang lebih bersyukur lah, tak kerti nak komplain.
Itu sebab mental score untuk golongan FECO ni lagi rendah, walaupun dari segi VF14 nya ianya dari segi physical function nya sama. Okey. Kalau anda lihat juga dari segi physical function sama, dari segi FECO ni sebelum start operation, orang yang FECO ni can see better. Orang ECC lagi teruk penglihatan dia, lagi tak nampak. Tapi golongan yang FECO ni yang lagi stres. Sebab orang ni dah biasa hidup senang. So dah biasa hidup senang, jadi dia kurang bersyukur banding dengan golongan ECC. Orang ECC ini golongan yang susah. Jadi dia punya lebih bersyukur, lebih berserah kepada Allah. So dia punya score mental dia much better, 69 compare pada golongan FECO. So ada beza. So jadi ini okay, 11 cells liquidity of variances, we want it to be larger than 0.05. So you can see that 11 cells larger than 0.05, so yeah, okay. So that we have not violated the homogeneity of variance assumption. As you can, for us this one, okay, ini sebenarnya result dia dah bagi 3 ni, ini tak payah, SPSS dah adjust. SPSS dah adjust. Anyhow, p-value dia sangat signifikan. So yang beza, yang main effect tu adalah mental score. So mental score tu yang beza sangat antara kumpulan rawatan. Okay. So apa yang beza adalah the quality of life, mental dimension before the operation. Okay. Lepas dia buat GLM, kita punya mean akan berubah sebab dia adjust. So you can see mean sedemikianlah, 64, 68 dan sebagainya. Okay, so ini 64, 64, 68, 68, 82, 82, 69, 69, 66. Kenapa ianya tidak berbeza? Kerana kita tak ada variable lain, cuma satu variable je. Okay, so ini dikatakan quality of life mental, beza skornya adalah 3, 69 dengan 66. Okay. Dan ini adalah contoh laporan yang kita akan tulis. So basically apa kita buat? Kita buat one way between groups multivariate analysis of variance was performed to investigate the type of patient who underwent cataract operation in whether there's any differences in overall well-being at the start of the operation. So we look at the VF14, quality of life, physical, quality of life, mental before operation. So we just say that there are no serious violations noted. There was statistically significant differences between ECE and FECO patient on the combined dependent variables. Okay. Iaitu P sama 0.015. Yang bila kita lihat, the only one that yang signifikan adalah
quality of life. So ECG patient has a much better quality of life compared to the phaco patient. Okay. Okay. So banyak-banyak benda. Ini kuliah yang paling boring sekali. Kenapa boring? Susah nak faham. Lepas tu kita takkan pakai. Ada yang pakai quality of life? Tak ada kan? Nota Rizal dengan nota Ayub ada banyak clash. So antara yang dia clash adalah cut off point dia. So sebab SPSS dia dah ubah semua nilai. Dia dah adjust. So you tak payah bagi 3 dan sebagainya. So you boleh pakai P sama 0.01. P sama dengan 0.05 untuk cut off point dia. Itu satu. Apa lagi yang perbezaan nota Rizal dengan nota Ayub? Homogeneity of variance test. Ayub pakai 0.05. Rizal pakai 0.01. Up to you which one to ni. Tapi rasa saya kita kena pakai 0.05 lah. So anything less than 0.05 then it is significant. Alright. So tu nota multivariate. Okay. Ini soalan. Senyap. Semua orang tengah blur gila. Susahnya, Prof. Memang susah. Itu sebab saya tak galakkan orang pakai. So many things. Ya. Tak, dia complicated sebab, okay. The best way untuk benda ni sebenarnya kita kena ikut approach Ayub. Tapi kita apply pada multivariate. Tu je. Tapi lepas tu yang macam yang Rizal punya contoh ni, dia nak buktikan bahawa pada permulaan kajian grup eco dengan phaco tak ada beza. Grup eco lah. Grup ECCE dan grup phaco tak ada beza. Tetapi terbukti ada beza. In terms of mental health ada beza at the start. Jadi bila ada beza, maka you tak boleh nak analisa terus based on the outcome. Itu pembuktian dia. Membuktikan bahawa Rizal tak boleh nak buat analisa hanya based on the outcome. Dia kena buat GLM repeated measures untuk membuktikan ada kesan atau tak ada kesan antara dua kumpulan tersebut. Okay. So cara tak langsung you all dah cover semua GLM. Okay. Saya tak langsung you all dah cover semua GLM. So yang keluar exam GLM repeated measures. GLM yang you all akan pakai untuk you all punya thesis either ANCOVA atau factorial ANOVA. Okay. So itu je lah. Yang MANOVA ni unless you all pakai quality of life. Ada siapa pakai quality of life? Sebab dia banyak domain. Alright. Okay, tapi jangan risau. Kita tak ada exam kan? Kita tak ada. Assignment pun semua senang-senang. Assignment GLM ni you dapat show you gelar. Sebab assignment dia based pada dataset yang sama yang kita boleh discuss tadi. Okay. Tapi kita buat GLM biasa. Okay. So akan ada perbezaan dataset. So ada yang akan dapat yang lain, dapat yang lain. Reason kenapa lain daripada yang lain, supaya tak boleh meniru je lah.
So tak adalah saya dapat satu jawapan yang sama untuk semua orang. Alright. Okay. Assalamualaikum Prof. Salam. Siapa tu? Ihsan Ya, Prof. Ihsan. Tanya sikit. Ya, apa? Okey, ada dua soalan lah kot nak tanya. Yang pertama, dah tengok the whole apa ni, memang pening kepala lah kan. Satu soalan pertama ialah sebab dalam dataset ni dia macam Prof kata dia kita tak perlukan VF14 untuk minggu depan, first week, 2 months dengan 6 months lah. Okey. Sebab yang ini tujuan dia, tujuan Rizal kat sini. Rizal nak mengatakan bahawa pada mula kajian ni, grup yang untuk ECCE dengan grup FECO ni tak ada beza. Kan ada satu syarat dalam clinical trial, your groups must be comparable. So apa yang Rizal buat clinical trial, ada intervention. Dia buat FECO dengan ECCE. Jadi bila buat FECO dengan ECCE, dia kena buktikan bahawa ada beza antara dua kumpulan tersebut. Okey. Jadi tak ada beza. They are comparable group at the start. So Rizal nak buktikan dia comparable, turn out they are not comparable. Ada masalah dengan mental health score. Jadi apa jadi pada Rizal adalah kemudiannya. Bila kemudiannya Rizal terpaksa buktikan analisa dia kena adjust for the difference at the start. Okay. So sebabkan jadi untuk thesis Rizal ni Rizal kena beri. Tapi you kena ingat sebab you nampak tadi yang bahawa kita punya analisa ni masa Rizal buat ni sekitar tahun 2003. Jadi bila dia buat ni orang kata apa? Pengetahuan GLM ni tak kuat sangat. Jadi masa tu kita tak tahu yang SPSS dah already adjusted kalau ada banyak group. Tu yang Rizal pergi bagi 3 dan sebagainya. Tapi bila kita tengok nota Ayub tak bagi 3 kan. Kalau dia tak ada bagi ikut bilangan kumpulan dan sebagainya. Dia ambil nilai asal. Jadi itu sebab beza nota Ayub dengan nota Rizal. So itu yang saya nak highlight tu. Nota yang saya bagi kamu tu nota Rizal. Rizal buat ni sekitar tahun 2000, 2003. Jadi dan Rizal dia punya cikgu dia kat Bangi. Dia terpaksa pergi Bangi nak belajar. Jadi ada banyak keganjilan dari segi analisa lah daripada Ayub dengan nota Rizal. Okay? Alright. Soalan kedua boleh Prof? Boleh. Okay. Sebab kalau tengok daripada analisa yang kita buat ni, macam kalau ikut Prof Rizal, dia dapat tahu dia punya selection of dia punya sample dia from the beginning ada beza kan, terdapat perbezaan. Biasanya kita detect tu dan kita letak dalam table pertama kan, yang karakteristik of kita punya kan. Jadi kalau kita gunakan konsep MANOVA ni, kita buat untuk semua kita punya untuk table 1 tu. Rasa tak perlu ke ataupun just kan biasanya kan table 1 kita nak bincang pasal karakteristik kan. So kalau kita pakai MANOVA untuk kita tunjukkan karakteristik kita punya sampel atau responden, rasa over sangat ke ataupun itu lebih baik kan? Rizal terpaksa buat macam tu sebab dia ada correlation antara physical function dengan mental score. Jadi bila physical function dan mental score tu ada correlation, jadi dia kena ni. Tapi personally on my part 0.268 je pun. So kalau I akan just kata there is a weak correlation between mental dengan mental health dengan physical health. So therefore I will analyse it separately. So maknanya saya akan compare gunakan GLM biasa univariate saja, tak payah GLM multivariate. That's how I would do it lah. But anyhow the whole point of exercise kita nak tunjukkan bahawa physical function dengan mental health function ni ada correlation. Jadi kita nak compare antara group ni ada beza tidak, kita kena analyse together. Tu je lah.
Okay. Alright. Okay. Last Okay. dia. Sebab kita tengok dalam ni, dia punya independent variable ialah ECCE dengan FECO. Okay. Lepas tu kita nampak significant. Let's say kalau kita punya comparison tu ada 3 group lah kan. Maksudnya ECCE, FECO dengan satu lagi procedure. Lepas tu ada significant. Kita boleh cakap ke group yang mana yang significant tu? Contoh macam kalau ANOVA kita tahu kita boleh buat apa tu correction bukan, saya tak ingat apa, kita boleh tahu yang Post hoc. post hoc kita boleh buat post hoc. Malangnya jika ada 3 group, kita tak boleh compare direct sebab kena ingat ni konsep dia sama macam multiple linear regression kan. So you kena buat dummy variable. Okay, maksudnya satu dengan lagi satu. So you akan tetap nampak beza tu kat mana. Sebab ada dummy variable. Okay. Alright, terima kasih. So dengan ini tamatlah kita punya benda yang paling saya anti sekali, itu GLM. Dulu saya sebenarnya tak pernah ngajar benda ni. Yang ngajar Rizal. Saya memang anti gila lah tajuk ni. Tapi dia jadi ketua jawatan takkan nak suruh ngajar kan. Jadi ni dah lepas jawatan ketua jawatan, lepas ni saya minta dia ajar kot. Anyhow, thank you very much for today's session. Bersedialah untuk menerima exercise seterusnya iaitu GLM. Alright, thank you very much. Thank you, Prof. Um,